الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ سراج الدين عباس وأصوله وفروعه شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada malam ini dalam suasana yang harmoni dan diizinkan kita dapat mengerjakan ibadah solat fardu maghrib dan dapat pula kita beriktikaf, serta sekarang ini saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Dan ayat kali pertama aku rasa main masjid ni tak? Rasa-rasanya lah kali pertama main. Tu tadi silap pergi masjid Benak Danau. Sampai rasa ni apa tau. Buka balik ke waste tempat lain. Terah main sini pula. Pergi masjid Benak Danau. Masjid Benak Danau tu mesti pergi lah. Dia ingat tu Bandar Putrajaya, rupanya tu Benak Danau. Baru tahu tadi rupanya hak ni Putrajaya kali pertama. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jemputan yang diberikan. Jadi insya-Allah tu pun silap dah saat ni. Patutnya kena PKL dah malam ni. Pasal rupanya esok dia buat rehearsal. Rehearsal ni macam orang kata apa, latihan awal untuk siaran langsung dengan Datuk Farid Rafi. Untuk program Labbaik Allah tu lah nanti insya-Allah sepanjang musim haji. Tapi alhamdulillah lah dapat ejah masa. Jadi selepas pada ni bergerak bila insya-Allah. Jadi tajuk yang diberi pada kita no? Benak Putrajaya ni biasa kenal sekali. Silap tempat. Tengah-tengah kuliah kami bisik ustaz, nama ustaz sekian-sekian. Bukan nama saya. Kalau begitu ustaz tu ada kat belakang. Silap tempat. Rupanya masjid kita satu lagi. Kira rumah tak apa. Ini Haji Zaki kan. Baik. Jadi tajuk yang diberikan adalah tauhid ataupun akidah. Cuma kitab tu tak sebut lah kitab apa. Katanya untuk kuliah berterusan kuliah bulanan, wallahualam kita kata ni dulu. Tengok cara dulu. Kan, yang faham elok dulu tak apalah. Takut lagi tak faham apa payah juga. Pasal kita ni bukan mengikut ni. Kita mengikut nu. Belah Bali nu. Duduk di Pondok Sungai Karangan sini belakang ni Kang Sidam, Pondok Sungai Karangan. Tapi lama duduk belah pondok panjang. Jadi bahasa Bali tu kadang-kadang dia melekat sikit.
Kok tak faham ke apa, senang kita nak kelih wawai ni. Jadi tak sadar janji pun lagi, kita jumpa pergi kenal dulu. Jumpa pergi kenal dulu baru kita buat kira lain lah. Jadi kalau bila menyentuh tentang akidah ini, ianya kita faham satu ilmu ataupun pengetahuan yang asas, yang mula-mula sekali ataupun mendasar bagi setiap kaum muslimin. Bahkan kalau kita melihat kepada kerja buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah dalam matnul Aqidatul Awam yang kita dah hafal itu, orang tua-tua mesti hafal lah matan Aqidatul Awam ni. Kan orang tua-tua dulu ni kalau kata nak belajar silat ke, nak pergi musafir ke, selain daripada penguasaan bacaan Al-Quran, mereka juga tidak mengabaikan pengajian ataupun pemahaman, penerapan, menghayati akidah, antaranya Aqidatul Awam yang kita bacakan, abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baqi bila tahawli thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairan mubtadi', sampai habis. Dalam Aqidatul Awam diceritakan perbahasan al-ilahiyat, ketuhanan. Dimasukkan pula tentang nubuat, kenabian. Ada juga tentang malaikah, malaikat-malaikat, malak Allah. Kan? Kemudian dimasukkan perkara sam'iyat, termasuklah pengkhabaran ataupun sejarah ringkas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60 mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Nak cerita pasal Nabi dilantik menjadi rasul sewaktu mana umur baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah 40 tahun. 40 tahun. Waktu tu Nabi duduk di mana? Duduk di Makkah Al-Mukarramah. Lama mana Nabi duduk di Mekah selepas dilantik menjadi Rasul? Selama 13 tahun. Berarti sampai umur Nabi 53. Maknanya 13 tahun Nabi sebagai Rasul berada di Mekah. Sampai umur Nabi 53, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan Nabi duduk di Madinah sampai umur Nabi 63 tahun. Nabi wafat, berarti 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Kalau kita ambil tempoh dakwah Nabi, iaitulah 23 tahun. Daripada tempoh dakwah 23 tahun itu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mekah lebih lama daripada Madinah. Walhal kalau kita menyorot kembali kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas manusia, ke atas umat baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berlaku di awal-awal Islam. Masalah solat, kewajipan solat tiang agama tak berlaku di awal Islam. Tapi di penghujung dah sebelum Nabi nak berhijrah ke Madinah, kan? Lepas Nabi kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, dan juga bapa saudara Nabi yang mendukung dakwah Nabi, Abu Talib, wafat, maka Nabi sedih, kan? Nabi sedih, bawa jiwa pergi ke Taif. Dah lah bawa kesedihan tu dah, tapi tak hilang semangat nak berdakwah Islam. Walaupun sedih, pi nak tarik orang Taif. Orang Taif tak mau terima. Tak mau terima, tak apa lagi, baling Nabi dengan batu sampai luka kaki Nabi, becak kasut Nabi dengan darah Nabi. Maka dengan kesedihan yang bertimpa-timpa ini, Allah Ta'ala hadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu hadiah
yang hebat yang tak diberikan pada mana-mana umat, mana-mana orang, mana-mana anbiya. Apa dia? Hadiah Isra wa Mi'raj, yang mana package hadiah itu termasuklah solat 5 waktu. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkah lailan liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujul sama hatta ra'an nabiy rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisari waftarat alaihi khamsan ba'da khamsin nafara. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi di Isra' Mi'rajkan, diperlihatkan Allah min ghairi kayfin wa inhisari waftarat. Tak ada kafiat, tak ada upah, tak ada nak cerita lagu mana. Tu akidah lah tu, no? Sempat kita sebutlah lagi. Dan dianugerahkan solat 5 daripada 50. Asalnya 50. Bila? Sebelum nak hijrah ke Madinah lah, lambat. Antara ibadah yang besar selain daripada solat, puasa. Bila? Hijrah ke Madinah dah pun tahun yang kedua barulah turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ila akhir ayat. Barulah mula puasa. Lambat. Begitu juga kewajipan-kewajipan yang lain, pengharaman arak, kewajipan menutup aurat dan sebagainya. Habis tu awal-awal Nabi duduk di Mekah sebagai seorang Rasul, apa yang Nabi ajarkan kepada mereka hampir 10 tahun, iaitulah aqidah ataupun tauhid. Sayyidatina Sumayyah, syahidah yang pertama, dia meninggal bukan di zaman sempurnanya syariat Islam, dia zaman dia hanya memegang akidah ataupun tauhid. Sayyidina Yasir juga begitu, dia menjadi syahid dengan hanya memegang akidah tanpa ada kewajipan solat dan yang lain dan sebagainya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, no? Ada kewajipan yang lain tu, tapi nak cerita awal-awal Islam mereka tu lah antaranya, tuan-tuan. Maka di sini kita faham bahawasanya akidah ini adalah sesuatu ilmu yang dasar, yang asas. Kerana itu disebut awwaluddini ma'rifatullahi. Bermula awal-awal agama adalah mengenal Allah itu. Bahkan disebutkan juga la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali setelah kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tak kenal Tuhan siapa, duk semayang congek panggung, congek panggung, congek panggung, bengkak lutut-lutut, kematu dahi-dahi, tapi bila tanya sembah siapa tak tahu, maka tidak sah ibadah. Kena tahu sembah siapa, sembah Allah. Kena tahu Allah tu macam mana. Kalau sekadar kita tahu Allah dengan hanya menyebut Allah, hatta menyebut nama-nama Allah, samalah kita dengan budak-budak. Memang akidah itu mudah. Nak masuk Islam tak perlu kena khatam Quran, baik baca baik hafaz. Nak masuk Islam tak perlu dengan cara nak kena hafal sunan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya. Nak masuk Islam tak perlu dengan wirid dan zikir aurat 3 hari 3 malam. Nak kena tawaf haji sebagai, tak payah. Masuk Islam cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam selalu. Kalau kata mati celah-celah tu, tak ada semayang, tak ada buat apa pun, syurga selama-lamanya. Tu mudah. Tetapi perubahan ataupun peningkatan pengetahuan Islam itu berubah. Kalau orang tu baru kena Islam hari tu dan baru masuk Islam hari tu, ya, dia tak perlu, dia tak wajib nak belajar aling lagi. Wajib, tapi dah tak ada, nak buat macam mana mati. Tapi kalau diberikan umur yang panjang, dia wajib pula kena tahu apakah perkataan yang dia lafaz sebelum tadi. Masalah kita diberikan umur yang panjang, bahkan ramai dari kalangan kita mendapat Islam secara tradisi untuk keturunan. Walaupun para ulama menyatakan wajib juga kita kena talqin anak kita sekali semua hidup.
Anak kita kecil tu ajak bagi reti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dalam bentuk lagu pun boleh. Ajak anak menyanyi pelarihan, maklum noh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ajak tu kecil-kecil. Cucu kita halus-halus ajak tu dah nasyid tu baru betul. Ni duk ajak din dombel, Brother John. We duk kenal gereja dulu. Din dombel tu bunyi gereja, Brother John tu pederi. Duk ajak hak tu menyanyi cucu ni. Tahu tak? Tak tuntuang aja. Ada tu ajak cucu dia nyanyi tak tuntuang apa lagu kita betul tahu. Ajak dulu yang mengucap tadi ni. Pasal apa tu kewajipan kita. Ajak dah. Talqin dia sekali. Kita pergi pedalaman. Masuk pedalaman, ajak nasyid tu. Mai habis. Tinggal gereja kosong tu. Mai duk nasyid tu. Kita betul lah kali kita sebut, tahu tak kita nasyid apa tadi? Kita sebut mana sekian, tak ada Tuhan melainkan Allah. Seronok pula. Kok nak marah tak marah, seronok. Betul lah tak ada Tuhan melainkan pakat masih Islam habis. Kali dengan mamak ayah kali. Allah, seronok. Ni. Jadi yang tu. Namun bila diberikan umur yang panjang macam kita, Islam dari kecil, perlu wajib atas kita untuk belajar apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ataupun apa itu tauhid, apa itu fiqh, apa itu tasawuf. Betul ke? Ni sebab apa kita kata lagu ni? Sebab ada orang kata Islam ni mudah, mengucap dah kalimah syahadah selesai. Siapa kata lagu tu? Memang betul yang kata macam tu. Tapi conditionnya siapa? Kalau orang tu tak kena Islam, dia mengucap dah kalimah syahadah, mati, ya diampunkan. Pasal tak ada, umur tak ada. Macam mana? Ramai je. Ada pernah sekali di pedalaman lah, di sebelah Borneo sana. Malam tu anak dia main, tengah malam hujan-hujan main. Kami duduk di satu tempat port ni lah, di surau ni, berpusat di situ. Esok baru pergi bagi bantuan. Bukan pergi dakwah apa, pergi bagi bantuan. Bagi bantuan tapi tunjuk akhlak kita. Dakwah bil hal dia panggil. Bukan bil maqal tapi bil hal. Kecuali kalau dia tanya Islam tu apa, baru kita cerita. Ataupun tak boleh cerita kot dah, ada sumpit naya lagi tu. Pasal depa dah bawa masuk persepsi tu. Kadang-kadang gereja ni dia jahat awal lagi dia pergi cerita dah. Ni nanti akan mai satu kelompok daripada Malaya, dia panggil kita ni Malaya. Mai daripada Malaya, mai duk cerita, mai dari Semenanjung duk cerita ni depa ni akan mai, bukan mai saya depa nak ambil tanah hangpa. Jahat. Dia cerita benda tu dah bagi orang benci kat kita dengan permainan persepsi ni. Dia buat provoke. Dah kali tengok kita pergi sikit pun tak kata apa. Bahkan bukan nak ambil tanah dia pun kita bagi lagi bantuan, bagi duit, bagi berah, bagi apa. Habis gitu. Habis angin gitu, habis gas. Lepas tu baru dia tanya, katanya nampak ni orang Islam ni apa dia? Barulah kita cerita masa tu. Masa tu. Mai tengah malam lari cucu dia mai. Dia kata, "Tok saya nak masuk Islam." Tak tahu pasal apa. Kita pun kata tak apa. Nak pergi malam je kot dia nak berehat. Tidur lagi, bisa tidur dah. Esok pagi awal pagi kita pergi. Pi tu ajak syahadah, ngucap. Dia kata tok dah sakit dah, duk terlantak ni. Terlantak sakit, tunggu nak mati. Tak apa nak cakap, tapi hari tu kita talqin syahadah, dia boleh ngucap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu dia ikut tu. Hajaklah hak yang bahasa terjemah yang dia faham. Serta satu, faham tak? Faham. Ngaku. Kami balik saat cucu dia main lari balik tok saya baru meninggal dunia. La ilaha illallah. Teriak kita, ya Allah, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada tutup aurat, tapi syurga selama-lamanya macam seorang bayi. Allahu akbar. Ni akidah. Lagu tu. Tapi kita yang diberikan umur yang panjang, wajib kepada kita untuk nak faham balik ilmu tingkatan-tingkatan ilmu tadi ni. Faham, mula-mula faham terjemah. Aku mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Faham terjemah. Dia naik besar sikit, tua sikit, dia mula faham pula. Kan? Aku mengaku ni, mengaku lagu mana? Bil lisan bil qalbi bil qasdi macam mana pula? Martabat yakin pula, dia ada syak, ada zon, ada waham, ada yakin. Lagu mana? Nak faham itu pula. La ilaha
illallah, mana nafi, mana manfi, mana isbat, mana istisna, mana mustasna minhu. Tu dipanggil tingkatan ilmu. Takti dah tak belajar. Apa kita belajar kita erti. Ilmu apa pun kalau tak belajar tak erti. Pergi tanya engineer bidang apa ni, engineer bidang apa, mesin ke apa, tanya dia, hang erti tak bidang tu? Dia tak erti kalau tak belajar. Tapi dia lain erti tak erti pasal apa? Pasal belajar. Sama akidah pun. Tapi hari ni ada orang duk ajak masyarakat kita jangan duk mengajilah akidah ni. Payah, pening kepala. Dah orang tak erti dah. Duk pergi ajak kata jangan belajar lagi, orang tak erti. Akidah ni lah benda yang kuat, yang memang susah, tapi susah sikit lah. Tapi bila kita belajar, kita faham, kita jadi kemah, kuat. Buktinya apa? Buktinya kita, tanah Melayu ni pernah dijajah. Bermula 1511 oleh Portugis 100 tahun lebih. Tak cukup Portugis, mai pula Belanda 100 tahun lebih. Tak cukup Belanda, mai pula British 100 tahun lebih. Hampir 500 tahun kita dijajah. Puak missionary pula, mereka ni datang bukan hanya nak menjajah, nak meluaskan kekuasaan, bukan hanya nak mengorek, nak merampas nilai khazanah tanah kita, tak, galian kita, tak, tapi mereka juga membawa misi akidah mereka. Pasal itu kita pun sampai hari ni kalau pergi ke Melaka, kita tak apa nak gemak ambil gambar depan kotak Formosa, tak gemak. Tak ada arah lah orang ni kawan main pada orang Saudi, kawan Melayu kita lah. Gagah dia ambil gambar juga kenangan. Dia kata main jauh ni, gagah lah ambil gambar. Tu pun buat muka hebat, muka tak reda, tak suka, tak seronok. Pasal apa? Kotak Formosa itulah lambang jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Kena ada juga ruh lagu tu, kena ada. Walaupun kita kata apa guna buat gitu, kada apa, tak ada kesan, tapi sekurang-kurang ada. Wa man lam yastati' fa biqalbih. Kita tak suka dengan kemungkaran, mungkarnya jatuhnya Melayu Islam Melaka. Mungkar tu benda mungkar. Fa biqalb, dia kata apa? Wa man lam, kalau mar'a munkaran falyunkirhu bi yadihi. Ubahlah dengan tangan, dengan kuasa. Mana ada kuasa dah, kita bukan duk zaman dia lah. Wa man lam yastati' fa bilisani, tak mampu dengan lidah. Nak cakap apa, nak cakap dengan siapa? Wa man lam yastati' fa biqalbih, tak mampu juga dengan lidah, maka dengan hati. Aku tak reda, aku tak suka duk tak ni. Inilah lambang jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Kalau kerajaan Melayu saja kita tak sedih. Kerajaan Melayu Islam Melaka itu kita sedih. Lepas tu ni ambil gambar di mana? Di Red Building. Red Building mana? Bangunan merah. Lagi kita tak suka. Pasal apa? Tu terang-terang belakang tu gereja. Salib tak tahu. Salib. Gereja. Apa dia? Lambang kesyirikan kepada Allah. Lambang yang nak memperkatakan bahawasanya adanya bagi Allah isteri namanya Mary, adanya bagi Allah anak namanya Yesus. Bahkan Allah Ta'ala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak beranak, tak diperanakkan, tak ada satu yang menyerupainya, yang menyamai dengannya, tak ada. Ni. Tapi kita cakap lagu ni, pernah sekali kita cakap di satu tempat di Putrajaya. Banyak tahun dah, banyak tahun. Masa tu, era tahun tu jadi pelik sikit. Kita pun tak tahu pasal apa. Sampai tak ada orang marah kat kita. Dia kata, ustaz ni resis. Resis dia kata. Pasal apa? Pasal apa resis? Dia kata, sebab ustaz menghina agama lain. Kita kata, wak mai satu perkataan yang aku menghina agama lain, wak mai. Faham tak maksud hina agama? Kita mencerca, kita menohmah, kita mengeluarkan perkataan yang kesat, keji, kotor, lucah kepada agama tersebut. Itu maksud hina. Buat mai? Ada tak? Ada rakaman kan? Tunjuk. Ada. Habis tu, mana yang kata hina? Tu ustaz dah kata agama lain tak betul. Tu bukan saya kata, Allah yang kata. Mana kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita hanya ulang balik, recap balik, ingat balik. Tu saja tugas kita. Boleh kalau nak suruh kita ubah perkataan kita, nak suruh iktiraf agama lain, tapi ubah ayat Quran. Apa dia? Inna di tadi ubah. Inna dina indallahil Islami wal buza wal Hindu wal Kristian. Buh semua, tak apa. Berani ubah ayat Quran? Tak berani. Dia kata Islam rahmatil alamin. Memang rahmatil alamin, tapi bukan mengiyakan kesyirikan kepada Allah. Tak boleh.
Islam menghalang, bahkan mengharam, menegah sama sekali umatnya untuk berlaku kasar kepada agama lain. Tak boleh. Kita pi bom gereja, pi bom kuil, tak boleh. Memang Islam tak benar. Itu ekstrim. Itu ekstrim. Itu ghulu, melampau-lampau. Islam tak benarkan. Tak ada Islam benarkan itu. Bahkan wajib kita kena hormat agama mereka. Hormat. Namun hormat bukan masuk mengiyakan akidah mereka, tak boleh. Sebab akidah yang benar hanya Islam sahaja. Depa pun tak bisa kata agama kita betul. Kalau kata pun kata buat-buat ya. Depa mesti kekal dengan kepercayaan mereka. Habis kita kekal dengan kepercayaan kita, dianggap sebagai resis. Ini pernah berlaku dulu. Pernah berlaku. Dapat surat. Tapi bila tanya balik tak apa. Sampai lain ni duduk mengajar lagi, tak apalah. Nak abang kata apa, kadang-kadang pemikiran kita ni, kita tak erti nak timang, tak erti nak ihtimal. Tak apa, memang betul Islam rahmatil alamin, tapi jangan sampai terlajak sangat. Terlajak sangat, sampai tak suruh ra'i agama lain. Ra'i memang ra'i, tapi bukan bermaksud mengiyakan agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kufur mereka yang mengatakan konsep Trinity, Tuhan ibu, Tuhan bapa, Tuhan anak. Tak boleh. Tak betul. Tuhan tidak ada ibu, tidak ada isteri, tidak ada ayah, tidak ada anak. Tuhan bukan macam kita. Tu akidah kita. Baik. Maknanya di situ kita faham perlunya pendidikan akidah, kerana baginda Nabi SAW ni menekankan akidah daripada awal. Cuma bila sebut bab akidah ni timbul satu lagi perkataan. Apa dia? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah tak apa dah, kita faham nak akidah daripada perkataan uqdah, bermaksud ikatan. Kita tahu dah. Kalau tadi kita sebut tadi ni, minta maaf kita nak habiskan cerita. Kita sebut tadi ni kita pernah dijajah hampir 500 tahun tuan-tuan. Portugis, Belanda, British. Tapi Islam hilang tak daripada tanah Melayu? Tak hilang. Ramai ulama yang dibunuh, pondok-pondok yang dipaksa tutup, yang diserang pun ada. Saya pun dulu tahu pun nak tahu. Tapi alhamdulillah mujung rezeki bila sambung penulisan tesis masa buat PhD di UKM tu. Antara kajian kita kurikulum pondok-pondok tu, pergi interview, cari maklumat, korek info. Rupanya ada banyak, khususnya dari Kedah pun sama, dan termasuk oleh Bandar Baru, pondok-pondok yang tertutup, yang ditutup. Kesan daripada penjajahan banyak juga. Maknanya jangan kita kata penjajah ni main nak ambil biji timah saja. Turut memberi kesan kepada perkembangan Islam. Cuma dari Selat ni dia selamat sikit. Ada tu cerita sejarah, tapi cerita lain pula lah. Nak abang kata kita ni ada kelebihan sikit. Macam Kelantan, Terengganu, Kedah ni. Kalau negeri-negeri lain, hak totally British duduk di atas, habis. Kena ikut mereka semua. Kita ni sekolah pondok boleh menyaingi lagi sekolah-sekolah kerajaan masa tu, sampai hari ni. Maka Islam kuat, insya-Allah. Ni cerita ni. Benda sejarah ni pun kadang-kadang kena cerita agak tuan-tuan pada anak-anak muda. Biar mereka hargai orang tua-tua. Pasal apa? Lah ni dia mai satu era baru ni, kita pun tak faham. Era baru anak-anak muda ni, dia menyalahkan orang tua. Sampai lebih teruk lagi, dia beranggapan orang-orang tua ni dulu ni syirik, khurafat, tahyul tu. Dia sampai tahap lagu tu. Sampai boleh kita katakan exaggerate pun ada juga. Orang putih kata melampau-lampau. Dia mereka-reka. Awak tu kita dulu tak alim kah? Tak reti akidah kan? Hadut lawan British dulu menyelamatkan akidah kita nak cucu. Mereka tak ada akidah kan? Janganlah kita duduk tengok sangat drama-drama Melayu, cerita Melayu ni duduk pelenggak buruk, baju pun tak ada. Itu drama yang dibuat satu naratif, satu jalan cerita nak bagi kita nampak Melayu ni teruk dah, hebat tu dulu. Nak tengok fakta ni, pergi tempat yang berfakta, bukan tengok drama. 7 hari mencintaiku, bukan. Mana tempat berfakta? Muzium-muzium, perpustakaan, pergi kaji, baca, tengok, buat anak-anak kita pergi tengok sejarah Melayu. Jumpa gambar-gambar tu. Kalau kita Melaka tadi ni, kalau kita pergi mana? Kita tak pergi ke Eva Musa, pergi lalu gitu pula. Red Building pun kita pergi sekat beli nyok macam dia, lepas tu sedap juga kan? Tapi yang paling kita akan pergi adalah di tengah-tengah, di antara Eva Musa dengan Red Building ada Muzium Islam Melaka dalam tu. Masuk,
Tengok Melaka dulu sebuah negara yang mengamalkan hukum hudud. Makna tanah Melayu ni pernah tertegak hukum Islam hudud. Dia buat gambaran lukisan ni lakaran tu. Ada orang nak kena kejam sebab berzina, ada orang nak kena potong tangan. Nak abang kata apa, hukum Islam pernah terlaksana di tanah Melayu ni. Hebat. Tu. Itu fakta. Baca kitab-kitab, lepas tu gambar-gambar tokoh-tokoh Melayu kita, tok guru. Tok segak dulu tuan-tuan. Segak tu. Dengan baju Melayu, dengan kain plekat, dengan kasut kulit pun nampak segak tanjak jalan tu. Segak. Ni tengok cerita Melayu. Dan itu semua gambaran yang negatif, yang merendahkan martabat Melayu tak betul. Hebat tu kita dulu ni. Tengok duduk dengan pahlawan-pahlawan, duduk dengan tuanku, dengan sultan. Hebat. Benda tu kita kena bagi nampak pada anak-anak muda kita. Pasal apa? Hari ni dia mai zaman beranggapan tok guru dulu ni sesat, khurafat, tahyul. Na'uzubillah. Dia rungkai habis apa tok susun dulu ni. Wirid pas mayang secara berjemaah macam kita buat tadi ni. Dia kata bid'ah, Nabi tak buat. Ulama Melayu salah dalam ijtihad tu dia. Kan? Tok guru tak erti. Dia walaupun dia tak kata tapi gitulah gambarannya. Tak boleh kata apa orang tak kata, tapi gambaran lebih kurang tu lah. Kalau betul-betul hormat cara tok guru buat keputusan, dia tak petikai benda-benda lagu tu. Tahlil apa semua tu, tapi hari ni bunyi dah. Maulidur Rasul bunyi dah. Ada sampai tahap beranggapan kata program-program sebegitu rupa sebagai program yang sesat, bid'ah, sesat. La ilaha illallah. Tengok-tengok dia ni siapa dia? Pergi mengaji di Arab 4 tahun lah. Pergi mengaji di Arab, bukan tak boleh mengaji di Arab, boleh bagus. Tapi sebelum pergi tu tak apalah, kan? Belum pergi tu pun minta derma kita tolong bagi derma. Kena tolonglah orang nak mengaji, kena bagi derma. Tapi yang syoknya bila balik dia kafirkan kita. Sebab apa? Sebab kita Melayu. Buat dia bukan Melayu lah. Dia punya marah dengan Melayu ni sampai tahap dia petikai habis. Takbir raya pun dia marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata sedih. Ni bukan syariat Islam. Raya ni kena gembira. Pasal apa takbir raya sedih? Dia tak tahu tok guru dulu ni dia pakar lagu. Dia ada lagu nahwan macam kita majlis hafazan Quran dan tilawah Quran baru ni lah. Ada nahwan, ada hijaz, ada bayati, kan? Kita nahwan jadi tak ketahuan. No? Sikah jadi jengkah. Jiharkah jadi jengkah. Dia ada lagu-lagu tu. Sengaja dalam banyak-banyak lagu tadi ni tok guru pi ambil lagu yang sedih ni pasal apa? Ada falsafah macam kita pakai baju Melayu butang 5. Ada falsafah dia. Bukan saya saja orang Melayu ni dia penuh dengan falsafah. Ini dia optikai apa ni apa video bagi la ilaha illallah pi bagi tu. Nak sebut malu tuan dalam masjid. Ada video baru ni kan anak muda hadiah kat kawan dia bagi alatan seks pada tu. Tak ada rasa malu dah anak-anak muda pada. Sebab dijauhkan dengan semangat adab yang diwarisi daripada orang tua dulu. Buat main budaya barat, pakai ikut barat. Sedangkan orang dulu bila kena kahwin bagi apa? Bagi telur. Apa falsafah telur? Falsafah telur nak abang kata moga-moga telur ni adalah lambang kesuburan. Pakai doa moga-moga pengantin ni subur, dapat anak insya-Allah, zuriat yang sihat, ramai insya-Allah soleh-solehah. Tu falsafah dulu ni. Tambah kalau kat belah Johor, mungkin ada orang Johor sini, orang selatan, bagi telur pindang, pindang. Tu, pindang. Siap direbus dengan herba-herba tu tahan lama. Nampak kata insya-Allah kekal zuriat, kekal mereka ni hubungan tahan lama. Tu falsafah orang tua hebat. Hutang baju Melayu, kain sampin. Kain sampin pakai tutup. Pasal apa tak mau nampak kangkang pakai. Kalau kata tengok orang tua kita, dia buat kerja kalau dia pakai selambu dia akan pakai juga kain, dipanggil kain cukin. Kain basah tu. Tutup. Tak maaf ni mungkin tak bincang bahasa akidah secara spesifik tapi masih lagi berkaitan dengan pegangan ataupun prinsip. Baik. Itulah dia hilang. Maka orang Melayu dia buat tok guru dia buat satu lagu takbir raya ni bagi nampak sedih. Sebab apa? Sebab dia tahu orang Melayu dia seronok belajar. Seronok kalau kata kenuri dulu 3 hari 3 malam. Dululah. Lah ni pun ada lagi. Kan? Tapi peringkat dia beradik lah dulu libat dia panggil siap panggil apa? Apa? Kalau belah-belah kampung apa? Apa jebong apa? Jebong. Tak tanya orang tua. Panggil apa? Jebong. Jebong ah. Jebong. Tahu tak jebong? Orang muda tahu tak bang? Abang? Abang tahu tak jebong? Tahu jebong? Tak tahu? Tanya ayah. Dulu kan ada kan? Dulu meriah semua. Jebong ni macam orang lelaki-lelaki yang nak rupa perempuan. Tak ada dah istilah tu kan.
Mai duk menari, duk menyanyi sebagainya dulu. Nah, abang kita orang Melayu seronok sungguh. Sebab seronok ni serah kat dia. Maka sama juga raya, sama. Jangan kata sebelum nak raya, sebelum nak puasa pasang lagu raya dah. Penuh market-market lagu raya, seronok lebih. Maka bila buat lagu raya, bila buat lagu takbir sedih ni, beringat, jangan seronok sangat. Pasal apa? Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Allahu Akbar, ya Allah, terimalah Ramadan kami ya Allah. Sedih kami meninggalkan Ramadan, sedih meninggalkan Ramadan. Orang kata tak boleh sedih-sedih raya. Sedih berapa minit sangat. Takbir raya pun dah renyih dah. Tu terabat lagu sedih, renyih dah. Mana orang Melayu ni murung lah kalau kita sedih. Entah. Pasal itu kalau tengok hukum tahlil pun di setengah negara, setengah tempat, ulama mereka kata tak boleh majlis tahlil. Pasal apa? Berlaku ratapan yang melampau-lampau, koyak baju ataupun kitab Jawi dipanggil berbiji sabak. Ratapan yang melampau tak boleh, diharamkan. Tapi tuan Amir, pernah kita dengar tahlil, majlis tahlil diharamkan? Pernah kita dengar? Tak pernah, bahkan dihukum sunat. Pasal apa? Sebab tak berlaku pun ratapan, tak berlaku pun bersedih-sedih yang melampau-lampau, tak ada. Bahkan meriah dengan doa, meriah dengan tahlil, kan? Oleh keluarga pun sibuk membuat sedekah bagi pihak si mati, buat sedekah. Pihak sebetulnya kita yang kena bagi sedekah pada dia. Tak apalah, kita boleh ubah lah. Mana kita boleh ubah, kita ubah. Bagi sedekah kat dia, kan? Sedekah apa? Dia masak semua siap dah, sedekah duit. Dah dia rajin, ya, dia tak puas hati kalau orang lain masak, dia nak masak sendiri untuk orang. Tak apa, tu hak dia, jangan nak marah kat dia. Jangan jadi ekstrim sangat. Tapi kita bagi duit kat dia, sedekah. Tu cara kita. Baik. Maka tuan-tuan, itu antaranya falsafah orang Melayu ni hebat. Ngaji 4 tahun, jangan ubah pendirian kita sebagai orang Melayu. Balik main, hormati. Kita katakan hormat, insya-Allah. Marah Tok Imam. Pasal apa? Tok Imam khutbah dalam bahasa Melayu. Nabi tak pernah khutbah dalam bahasa Melayu ni. Tok Imam mujak pandai jawab. Tok Imam kata apa? Aku khutbah dalam bahasa Melayu pun hang lena, tambah khutbah bahasa Arab pakai telentang terus. Tak tahu pasal apa. Dia melihat ni tak tahu. Kita kata, ni yang terbaru isu apa? Hari tu kata dengan Tuan Guru Ustaz Siddiq Noh, pendakwah di Perak. Dia kata orang kita ni jangan kata nak kawan tak erti, nak berkelahi pun tak erti. Nak kawan tak erti lagu mana? Orang dulu-dulu kalau kata makan kenduri duduk semeja, ataupun dulu meja jenis panjang duduk ataupun enggak makan, main mana? Duduk kampung tu. Kampung tu mak nak saya ada situ. Siapa dia? Lelaki dia rupanya lah adik-beradik juga. Pandai berkawan orang dulu-dulu. Orang lah ni duduk sebelah pun tak kenal, padahal tu adik-beradik dia. Duk main telefon dia main telefon lagi mak dia pada. Hang tahu tak siapa dia? Apa dia? Nilah pupuh hang. La ilaha illallah, tak kenal. Orang lah ni nak berkawan tak erti. Katanya dia bukan setakat nak kawan tak erti, nak kelai pun tak erti. Lagu mana nak kelai tak erti? Kelai benda hang tak patut kelai. Kelai benda apa? Kelai ke doa makan. Budak tadi ke dengar pun gelap. Kelai ke doa makan. Katanya Nabi tak buat. Habis kalau buat apa masalah? Adakah dihukum haram? Keumuman doa begitulah umumnya. Bacalah baca doa apa sekalipun. Allahumma barik lana. Salah tak mana? Nabi tak buat. Adakah Nabi tak buat tak boleh dia buat? Tu kita kena faham dia elok. Setengah orang dia faham benda yang Nabi tak buat maka tak boleh buat. Itu yang dia marah Tok Imam khutbah dalam bahasa Melayu. Nabi tak khutbah dalam bahasa Melayu. Dia faham secara literal tak boleh. Lepas itu agama ni ada sesuatu yang bersifat bendui, tak boleh kita ubah. Mayang maghrib 3 rakaat jangan diubah. Itu kena bendui. Bulan Ramadan, puasa mesti bulan Ramadan, tak boleh pergi tukar Zulkaidah, tak boleh. Tapi ada yang berbentuk ijtihadi, keputusan yang boleh dibuat keputusan, boleh diputuskan. Itu maksudnya. Maka dia marah, kelai. Allah, budak-budak dengar bergelak. Terbaru apa pula? Lemang pun jadi isu. La ilaha illallah. Tuan-tuan kalau dengar ni memang kita rasa macam leceh nak sembang, tapi nak buat macam mana? Ni nak cerita kesan daripada pemahaman akidah yang tak jelas dan tak, dia akan lebih teruk lagi. Hujung kita akan sebut. Lemang katanya apa? Katanya, ni kaitan akidah juga. Dia kata lemang ni pasal apa nak kena makan lemang? Asal syawal je makan lemang. Tu dah jadi satu kewajipan dia kata. Mewajibkan benda yang tak sepatutnya wajib. Siapa yang wajibkan lemang? Tak ada siapa pun ulama Melayu yang mengatakan lemang wajib dimakan waktu Syawal. Cuma kita ni makan waktu lain, lemang tak feeling. Dia kena feeling waktu Syawal juga. Seronok tak tahu pasal apa. Tak tahu pasal apa. Tuan-tuan apa? Tapi jadi isu. Yang syoknya dia rajin. Maka Masjid Bandar Putrajaya kalaulah kata ada kerja kosong tu lah abang.
Tolong abang sakut tandas kotok ke, tolong vacuum kapet ke, tolong abang. Pasal apa? Ada orang tak ada kerja. Tahu mana kita tak ada kerja? Dia kaji pibak kerja hak tak patut kena buat. Apa? Dia pergi kaji tu. Dia pergi kaji research bentang dalam peringkat akademik kami dah. Bentang dia kata, tahu tak tuan-tuan? Lemang ini adalah satu makanan falsafah bangsa Negrito. Tu dia kaji, suka pergi kaji petak aku tu. Siapa Negrito ni? Ha, tu isu nak tu. Hak masalah Negrito tak baik. Siapa Negrito? Ha, tu. Negrito adalah satu kelompok ataupun puak suku kaum yang mana mereka ni berakidah kepada satu kuasa ghaib, tak percaya pada Allah. Tuan-tuan, saya mungkin orang muda, tuan-tuan orang tua-tua, hak lagi tua, ayah haji, Pak Long maklum, makan lemang selama ni bisa tak jadi Negrito? Bisa tak? Makan-makan tiba-tiba percaya pada kuasa ghaib? Ada? Tak ada. Adakah makan lemang sebab nak jadi Negrito? Tak ada seorang pun kita Negrito pun kita tak tahu yang dia ni rajin nak pergi kaji. Kita makan lemang sebab sedap lemang tu, walaupun tak sedap diri kata darah tinggi. Sebab sedap lemang. Kisnya apa? Kisnya mula dengan buah Asyura dulu ni. Dia punya marah orang makan buah Asyura. Yang orang makan buah Asyura di Syiah. Siapa yang jadi Syiah? Kawan kami di UAE. Ramailah kawan-kawan saya pun UAE pun ramai Syiah. Saya jumpa dia main bola sekali walaupun Syiah. Tak apalah, lagi dia mayang tak kata betul. Main jemaah kita. Ada yang ekstrim sikit, dia bagi salam macam kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tepuk. Dia tepuk 3 kali. Ha tu. Ada tak kot ni? Tak ada. Tak ada. Kita Kedah ni insya-Allah Tok Mufti jaga semua kita. Jadi syuk. Tanya dia, "Hang makan tak buah Asyura? 10 Muharram buat buah Asyura?" Dia pun tak tahu tentang apa buah Asyura. Dia pun tak tahu. Kok mana hari ni dipanggil, kalau orang putih dipanggil exaggerate, melampau-lampau dalam meletakkan label ataupun nak memperkatakan sesuatu, melampau-lampau. Dia punya benci dengan orang Melayu sampai tak lagu tu. Padahal dia pun hidung pelepas nyok juga, dia pun orang Melayu juga. Tapi dia punya marah, dia kata makan buah Asyura jadi Syiah. Ataupun makan buah Asyura kita dah menyokong Syiah, dah sama macam Syiah. Tak ada siapa pun makan buah Asyura ni sebab kaitan dengan Syiah. Tapi kita makan buah Asyura sebab apa? Sebab sedap. Dia buah santan, buah tepung, buah kacang hijau, buah kacang kuda, buah kacang tanah, capok-capok buah ada setengah-setengah tempat tu buah jagung, buah nanas pun sebagai capok-capok kacau. Hak yang sambil-sambil duk kacau, hak masa muka jadi manis muka, hak tak cakap teguk balik tu. Lagi main buka puasa 10 Muharram kan, hak yang nak simpan esok putih pagi-pagi makan sejuk sedap. Hak tu tujuannya, sebab sedap. Tak ada seorang pun makan buah Asyura sebab Syiah, tak ada. Sama juga ni, rajin juga dia kata makan kek ni mesti. Asal birthday je kek, akal kek je birthday, asal kek je birthday. Itu mengikut Kristian, ya, Nasrani. Tak ada siapa pun makan kek birthday tu sebab nak ikut Kristian. Ada tak tuan-tuan? Ada di kalangan kita makan kek sebab nak ikut Kristian? Tak ada. Habis tu sebab apa kita makan kek? Sebab sedap, manis. Walaupun tak sedap diri, kata gula dah 12. Sedap manis, lagi-lagi tak ada gigi. Sumbat telan, lagi senang. Makna tuan-tuan, jangan kita melampau-lampau benci kepada bangsa Melayu, satu bangsa yang hebat. Walaupun kita menjadi Arab baru 4-5 tahun. Dia kata ulama Melayu tak erti dalam berijtihad, tak erti buat keputusan. Sebab apa? Tanyalah mana-mana ulama Arab, ma hukmu na'kul dhab. Apa hukum makan dhab? Dhab ni bahasa Arab maknanya bewak. Apa hukum makan dhab? Ulama Arab seorang pun tak ada yang jawab kata haram, semua jawab kata halal. Tapi ulama Melayu pandai-pandai buat keputusan. Bila tanya apa hukum makan dhab, ulama Melayu kata haram. Jahat dah ulama Melayu ni. Dia punya dengki ulama Melayu tak mau bagi kita makan dhab, tuan-tuan. Salah dah ulama Melayu? Salah lah. Sebab apa? Sebab ulama Melayu dengki kepada kita, tak mau bagi kita makan dhab. Lepas tu dia kata haram. Patutnya boleh kita jumpa je dhab bewak-bewak tu kita tangkap makan, patutnya boleh. Tapi ulama Melayu kata haram, tak boleh makan. Pasal apa? Mana sama bewak Melayu dengan bewak Arab? Tak sama. Ulama Melayu dia menjawab hukum mengikut waqi' ataupun environment, persekitaran dia. Bewak Melayu tak sama dengan bewak Arab. Kotornya, pemakanannya tak sama. Kan? Payah agaknya itu pun. Kan, tapi itulah dia. Kerana apa? Kerana kita terlampau memandang. Baik, sebagai kesimpulan. Simpulan. Kuliah maghrib ni, nama pun kuliah maghrib jemputan. Kuliah maghrib dia tak boleh lama-lama. Setengah jam, 40 minit pun lama dah. Sebab saya Tok Guru Jinan Pondok Sungai Kenangan, dia kata kuliah maghrib ni macam makan ubat. Makan ubat ni dia doktor kata 2 biji. Kita hendah 4 biji, sekejap lagi mata jadi meliu pun kan. Cukup. Sebagai kesimpulan tuan-tuan,
perlunya kita memiliki akidah yang salim, yang sejahtera, yang konkret. Apatah lagi hari ini kita berhadapan dengan kelompok dan pecahan yang luar biasa. Jangan risau. Kadang-kadang kita dengar suhati lah ustaz, oh hari ni macam-macam kami tengok lagu ni, kami menjadi pening. Jangan pening. Pasal apa? Nabi dah sebut dah lebih 1400 tahun yang dulu dalam hadis riwayat Tabarani. Apa kata Nabi? Yahudi akan berpecah 71 puak, yang betul hanya satu. Ada juga yang betul satu, tu yang bagi ahli kitab lah. Nasrani akan berpecah 72 puak, yang betul hanya satu. Islam akan berpecah 73 puak, yang betul hanya satu. Ish, banyak 73. Ya, Syiah saja 22 puak. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Musyabbihah, Mujassimah, sebagainya. Hak i'tiqad Tuhan silap bagi wahyu sepatutnya kena bagi kepada Sayyidina Ali, tapi bagi pada Rasulullah. Hak kata Tuhan ada tangan, ada kaki, ada tempat-tempatnya di Arash, wal'iyadzabillah. Tu akidah tu. Tapi kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah hak satu ni. Tapi kita kena ingat, walaupun kita duduk hak satu ni, kita janganlah mengkafirkan puak yang lain. Tak perlu pun, tak ada untung pun kita kafirkan Syiah, kita kafirkan puak-puak Mujassimah, Musyabbihah, tak ada untung pun. Tambahlah ni glamour pula perkataan Wahab dan sebagainya. Tak untung pun kita kafirkan mereka. Biar mereka kafirkan kita, mereka bid'ahkan kita, mereka sesatkan kita, tak apa. Dakwah pelan-pelan, jangan kita balas balik akhlak yang sama. Tahu di mana kita satu ni? Nak tahu di mana satu yang betul ni? Ini persoalan. Macam mana kita nak tahu satu yang betul? Ada tak parameter, kayu ukur? Jawabnya mudah. Nak tahu kelompok yang betul daripada 73 adalah kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya. Tu. Bukan paling ramai umat. Kalau paling ramai umat, tentulah peminat K-pop pun lagi ramai hari ni kan daripada orang masjid. Tapi paling ramai ulama di dalamnya. Kalau kita melihat sejarah peradaban Islam ataupun ketamadunan pengajian Islam, akademik pengajian Islam, kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya adalah kelompok yang menjadikan akidah Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in, dan kemudian dikenal sebagai akidah sifat 20. Tu dia Nabi kot tu. Walaupun ada orang kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, memang betul. Namanya tak ada. Bahkan di Arab pun tak ada, tuan-tuan. Tak percaya pergi tanya orang Arab. Apa mengaji? Hang mengaji tak sifat 20? Hal ta'allamta sifat 20? Dia kata ma'araftu, aku tak tahu. Dia tak tahu sifat 20. Sebab apa? Sebab 20 tu bahasa Melayu. Tapi kalau dia tanya hal arafta 20 sifatan, yakni sifatillahi ta'ala. Araftu, ta'allamtu. Aku tahu, aku belajar. Pasal apa? 20 sifatan bahasa Arab. Sifat 20. Dia tahu. Kalau tanya sifat 20 dia tak tahu. Tapi kalau tanya 20 sifatan bahasa Arab, dia tahu. Ada tak zaman Nabi? Ada. Tahu di mana kata ada? Kerana ke-20 sifat itu dalil Qurannya semuanya. Dalil Quran zaman siapa kalau bukan zaman Nabi? Satu. Yang kedua, memang hak itulah Nabi ajar. Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada. Qidam, Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Baqa, Allah Ta'ala tidak ada perakhiran, dan sebagainya sampai habis. Hak itulah yang Nabi ajar kepada para sahabat. Cuma namanya baru dibina, baru dibuh nama, baru dia brandingkan oleh para ulama kemudian. Macam mazhab Syafi'i lah. Ada orang kata mazhab Syafi'i mana ada zaman Nabi? Betul, memang tak ada. Tapi pengajian dalam mazhab Syafi'i itu ada tak zaman Nabi? Ada lah. Tahu di mana kata ada? Apa hak Imam Syafi'i ajak? Quran, hadis. Bukan zaman Nabi. Zaman Nabi. Cuma nama mazhab Syafi'i itu. Itu pun kita kena ingat mazhab ni banyak. Dari kalangan para sahabat pun ada dah mazhab. Tanya Sayyidina Abdullah ibn Umar, anak murid Nabi, jawapannya A. Tanya pula Sayyidina Abdullah ibn Abbas, juga anak murid Nabi, jawapannya B. Tak sama. Sedangkan kedua-duanya anak murid Nabi. Menunjukkan mazhab ni bukan benda baru, zaman Nabi pun dah ada perbezaan. Sebab yang ni ada perspektif dia, yang ini ada metod dia dalam nak memahami hadis Nabi. Cuma tak kita dengar mazhab Abdullah ibn Umar, mazhab Abdullah ibn Abbas. Sebab apa? Tak ada orang yang mengembangkan mazhab mereka. Bahkan bila Imam Syafi'i sampai di Mesir, Imam Syafi'i waktu itu bertemu dengan anak-anak murid Imam Al-Layth rahimahullah. Imam Al-Layth ni hebatnya anak-anak murid dia bila berbahan dengan anak murid Imam Malik. Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i, guru pada Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Hebatnya dia bila bahas dengan anak murid Imam Al-Layth, menang anak murid Imam Al-Layth, kalah anak-anak murid Imam Malik. Maknanya mazhab Maliki ni kalah dengan mazhab Imam Al-Layth. Tapi tuan-tuan bisa dengar ada mazhab Imam Al-Layth hari ni? Tak bisa dengar. Lebih glamour mazhab Maliki. Pasal apa? Sebab anak-anak murid mazhab Maliki mengembangkan mazhab Maliki. Pengaruhnya luas.
Imam Al-Lais anak murid yang tak berkembang, tak mengembangkan mazhab dia. Bahkan disebut ramai yang masuk ke mazhab Syafi'i. Habis pupus. Tak dengar dah mazhab Imam Al-Lais. Pasal itu hari ni kekal mazhab Syafi'i dan sebagainya sebab khidmat anak-anak murid depa ni. Adakah semua ni ikut Quran hadis? Jawabnya ikut Quran hadis. Begitu juga kita kata sifat 20 tadi ni memang baru letak nama di hujung ni, tapi ilmu tu ada dah zaman Nabi. Macam kita kata ma'arif li sukun lah, tak jumpa dalam hadis. Kita cerita Nabi ajak para sahabat, hari ni mai kita ngaji hukum-hukum ma'arif li sukun, mat tamkin, mat iwad. Ada tak? Tak ada. Bid'ah tu. Ulama buh kemudian. Tapi hukumnya ada tak zaman Nabi? Cara baca ada. Nabi ajak atulah lah. Cuma baru disistematikkan oleh para ulama kemudian. Oh kalau lagu tu dia puak ni kadang-kadang dia nak ada aja helah nak cakap nak bagi kita rasa ragu-ragu. Oh kalau lagu tu zaman Nabi tak sistematik tak ada nama-nama tu. Dah. Sistematik zaman Nabi, cara zaman Nabi dia tak perlu pun nama-nama semua tu. Dia tak perlu pun pengajian kitab-kitab lagu ni. Zaman dia Quran hadis dah cukup dah. Hebat zaman tu. Tu. Maka tuan-tuan sebagai kesimpulannya begitulah kita kena faham perlunya kita memiliki akidah. Jadi akidah kalau kita katakan kelompok yang paling ramai ulama mana? Yang mana dalam bab akidah mereka berpedomankan kepada modul yang disusun semula oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang memanifestasikan akidah Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in. Satu. Dalam masalah fiqh mereka bermodulkan kepada mazhab yang empat ini. Tak kiralah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kalau kita di Malaysia ni, konteks Malaysia Syafi'i. Kalau dalam masalah akhlak ataupun ihsan, hadis Sayyidina Umar itu, ihsan itu adalah tasawuf yang bermodulkan kepada modul Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali ataupun Imam Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang ni. Jadi tiga ilmu ini ulama sebut sebagai fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Insya-Allah moga-moga kita doa Allah Ta'ala bagi kepada kita keizinan kepada kita untuk kita memahiri ketiga-tiga ilmu ini agar membentuk karakter dan ataupun identiti kita sebagai seorang Islam yang Muslim yang sempurna insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa, tajak kata-kata salah tutur bicara. Moga-moga kita jumpa lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu faridhu ilana 'inda hajat. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. Faridhu ilana, keluarkanlah ilmu itu saat kami hendak menggunakannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minna minkum.